A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Pertama-tamanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sejak sekian lama kita tak dapat berhimpun seperti mana biasa. Alhamdulillah, dalam bulan Julai ni kita dah mula kembali semula kepada awal ataupun kepada zaman awal dulu yang belum berlaku wabak COVID-19 ni, yang agak lama, dekat hampir 4 bulan dah. Bukan setakat datang wabak saja, kita nak ke masjid, nak ke surau pun tak boleh, maknanya dihalang dah. Ini pun pagar pun tak buka lagi, buka sebelah lah. Patutnya kita faham ni dah bebas dah, buka dah belaka dah, rumah Allah kita jaga sangat. Tapi maknanya kadang-kadang kita nak sembahyang pun susah. Selain daripada kita merenggangkan, kadang-kadang tu imam tersasul juga, rapatkan saf mana boleh rapat, renggangkan saf. Itu. Tapi nak rapatkan tak boleh lah. Dari segi sembahyang berjemaah sebenarnya kena rapatkan saf. Tapi insya-Allah saya tengok dalam masa mungkinlah paling last kali 31 Ogos lah, kita akan balik semula kepada asal, sebab tak muat masjid. Kesian masjid belah-belah sana, tengok atas jalan pun sembahyang juga. Bayangkan kalau kereta terbabas, kita tak duduk bimbang corona, datang kereta Toyota Corona, langgar tu lah. Rupanya corona sungguh, kereta nama Toyota Corona. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dan juga menguji kita. Sudah berapa lama kita hidup tanpa mengingati Allah, bebas berniaga. Orang berniaga dengan cara berniaganya, orang yang berkuasa dengan kuasanya, orang yang berharta dengan hartanya. Tiba-tiba bila datang corona ni, masing-masing dikawal PKP. Berapa ramai yang tertekan jiwa raga dia. Nak sekolah tak boleh, nak kerja tak boleh, nak mengetir tak boleh. Semua kena tahan. Itu maknanya tekanan, sehingga ramai yang stres. Bahkan tengok ada yang kita dengar digantung, mati tergantung dekat Taman Gelora, dekat Tanjung Lumpur baru-baru ni kecoh, ada yang terjun daripada jambatan. Ini tuan-tuan, kehidupan kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan wabak yang melanda seluruh dunia. Dan walaupun seluruh dunia, negara-negara yang maju, kononnya maju sangat, rupanya datang corona ni tak cannot go dia. Amerika terutamanya, berapa ribu, berapa puluh ribu ataupun ramai mati. Itali, Jerman. Tapi kita alhamdulillah di Malaysia ni setakat ni 122 ya. Itu mati kerana sebab musabab corona. Tapi bila dah bebas corona, mati lain pula, lemah dalam air, kemalangan jalan raya. Dan sekarang katanya di Pahang tertinggi demam denggi, termasuk Taman Berjaya Permai, dalam senarai tempat-tempat yang banyak kuman ataupun nyamuk denggi pun bahaya. Tapi kita nampak nyamuk denggi nampak, tapi corona tak nampak. Dan tak nampak lagi ialah para malaikat, terutamanya malaikat maut. Dia tengok kita setiap hari. Itu tuan-tuan. Dan alhamdulillah sekarang kita dah mula kembali semula pada asal. Walaupun dalam PKP baru ni ada satu ceramah saya tengok
Dia kata kalau sembahyang di masjid tak boleh, ke Mekah pun tak boleh, artinya kiamat sangat dekat akan berlaku. Kita pun rasa serang juga. Tiba-tiba sekarang sembahyang boleh semula. Mekah pun boleh buat haji, tapi hanya orang di Arab Saudi saja. Artinya apa yang dia sebut tu tak berlaku lagi lah. Itu dalam kajian dan juga fikiran kita, kerana Allah Ta'ala memang merahsiakan hari kiamat ni. Kenapa rahsia? Kerana Allah Ta'ala nak membalas manusia ni dengan seadil-adilnya. Tengok kita di Dewan Parlimen sana, orang begitu hebat. Maknanya kita sekarang sentiasa bertengkar, berkelahi, bergaduh. Akhirnya bila manusia sudah tidak sepahaman lagi, sama ada di Dewan Parlimen, di kampung, di masjid, di surau, tak ada. Hidup kita ni jadi tak aman makmur. Jadi datang COVID ni suruh kita sebenarnya mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana saya baru mengajar pelajar tingkatan 6. Dulu mengajar tingkatan 4, 5 nya, tingkatan 6. Mula-mula sekali dia orang belajar surah Waz-Zariyat. Saya suruh pelajar ni hafal 4-5 ayat dah. Rupanya Al-Quran ni banyak ayat dia. Mula-mula tu dia cerita tentang kebesaran Tuhan. Surah Zariyat, Waz-Zariyati zarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. 4 ayat ni Allah Ta'ala nak gambarkan keagungan dia. Waz-Zariyat, angin yang meniup debu-debu. Rupanya kalau angin tak ada, lemah ataupun susah dunia ni. Saya anak peneraka di Felda, dulu dia panggil kahwin bunga. Pergi cari bunga jantan tu, pergi hantar ke bunga betina supaya pokok tu berbuah banyak. Walaupun boleh dari segi semula jadi, tapi nak cepat kena kahwin kan. Itu angin. Kita juga kalau bila angin sejuk, kita pun rasa lain. Kena pula air kamih. Angin tu akan datang lain. Kena pula masa PKP pun ni, katanya tahun 2021 banyak anak-anak yang akan lahir. Sebab berkurang, tak boleh keluar. Makan sedap, tidur sedap, datang pula angin. Itu angin. Waz-Zariyati zarwa, falhamilati wiqra. Awan. Awan pun tidak ada orang boleh buat. Walaupun ada pembenihan awan, tapi tak sama dengan awan yang Allah Ta'ala ciptakan. Daripada air dia sedut ke langit, duduk di atas awangan, kita naik kapal terbang pun, kapal terbang tu boleh lalu atas dia. Rupanya dia turun mengikut tempat-tempat yang ditentukan oleh Allah. Kemudian apa? Faljariyatu yusra. Ni orang berlayar di sungai, di laut. Sekarang ni musim-musim ni ramai yang pergi ke laut dah. Katanya berlayar di laut pun, air laut ataupun khazanah yang ada dalam laut tak pernah kurang. Udangnya, sotonya, ikannya, daripada zaman dulu lagi sampai sekarang tak habis-habis. Cuma harga je naik sikit dah. Kalau dulu yang kembung selonggok tu dekat penambang kat JT tu RM3-4 dah. Sekarang sekilo RM15. Ikan pelalih pun bapak mahalnya dah. Dulu RM4-5 je. Sekarang main cecah belas-belas ringgit dah. Mungkin kerana susah pun nak mencarinya, ataupun keadaan harga dah jadi naik laut. Faljariyati yusra, malaikat yang mengagihkan tugas-tugasnya, Jibrailnya, Mikailnya, Israfilnya, Israilnya. Ini bukan kuasa kita semua, Allah SWT. Rupanya 4 ayat ni dia gambarkan kebesaran Allah. Ayat kelima barulah nak beritahu wa inna di falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq. Janji Allah hari kiamat pasti akan berlaku. Rupanya nak cerita hari kiamat ya. Dia ceritakan dulu anginnya, awannya, lautnya, malaikatnya. Tapi ayat yang seterusnya kata Allah Ta'ala, wa inna ad-dina lasadiq. Hari kiamat pasti berlaku. Kenapa tuan-tuan?
Sebab Allah Ta'ala nak membalas amal-amal manusia. Tengok berdebat di parlimen live kita tengok, atau perangkaman macam-macam lah. Macam-macam sedih kita. Tapi walaupun sedih, atas dunia ni tak ada masalah lagi. Kita boleh maknanya boleh dihilangkan kes atau buat mahkamah, kita boleh menang. Tapi di sana nanti pada hari kiamat nanti, bayangkan bagaimana kita tak boleh nak elak hari demi hari kita tempuhi. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, menurut tafsir Al-Qurtubi, di akhirat nanti, kata dia manusia ni begitu ramai. Memanglah daripada Adam dulu dikumpulkan balik. Kita sekarang ni orang zaman sekarang je, ramai dah yang dah tak ada. Nanti pada hari kiamat, menurut Qurtubi ni, semua manusia ni akan dikumpulkan ramai dah. Dan walaupun ramai, kata Qurtubi, akan dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama apa dia? Golongan muttaqun, golongan yang bertakwa. Atas dunia ni kita tengok golongan bertakwa ni, dah tengok masjid pun tak dapat nak penuh lagi. Patutnya dah 3 bulan kita tak boleh masuk, dah buka ni penuh lah. Dah. Yang penuh tu hari Jumaat. Hari Jumaat memanglah semua kena datang. Tapi datang-datang pun tak muat pula sebab masih lagi jarak ni. Dah. Itu maknanya sepatutnya, tapi tak, kita tak dapat lagi. Mungkin kerana lama sangat tak datang masjid, dia dah rasa syok lah tak datang. Dah. Jadi golongan yang pertama kata Al-Qurtubi ni, golongan yang muttaqun, iaitu mereka yang bebas daripada dosa-dosa besar. Orang yang bertakwa dan bebas daripada dosa-dosa besar. Yang kedua golongan muhlikun, iaitu manusia yang amalan mereka bercampur antara amal baik dengan dosa-dosa besar. Muhlikun, kalau bahasa Arab muhlikun ni golongan yang binasa. Yang ketiga golongan kafirun, iaitu golongan yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu masa kita hidup ni, Allah Taala dah tunjuklah dalam Al-Quran. Sebab itu kita baca surah Ar-Rahman, seronok ayat tu. Dah. Rupanya ayat-ayat suci Al-Quran tu kan, dia suruh kita ingat susunan-susunan. Rupanya inilah yang nak mengasah kita punya fikiran kita. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dalam surah ni ada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya suruh pelajar, saya bilang ada 31 ayat dalam surah ni. Allah Ta'ala tanya kita, apa lagi yang kamu tak percaya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini orang jemaah masjid suka sangat ayat ni. Kalau imam baca qori lah, taranum, baca taranum, syok kan dia dengarnya. Maksudnya Allah Ta'ala tanya kita ni, mana lagi yang kamu tak percaya? Apa lagi yang kamu tak percaya? Alamul bayan, Allah dah jelaskan segala-galanya. Tengoklah kaum, namanya kaum zaman Fir'aun, ada kuasa tapi dia kufur kepada Allah. Golongan yang ada kekayaan tetapi dia kufur dengan kekayaan dia. Golongan yang apa lagi dah, yang yang berlaku hubungan yang salah laku. Golongan kaum Nabi Lut. Besok kita tengok macam mana dia terbalikkan oleh Allah Ta'ala. Bumi dia jadi laut. Semua tu menjadi contoh kepada kita ini yang sudah ditempuhi oleh umat-umat dahulu. Golongan muttaqin, amalan soleh mereka di akhirat kelak akan diletakkan di atas timbangan neraca timbangan ataupun piring timbangan yang cerah dan memancarkan sinar yang gemilang, sebagai tanda amalan mereka itu bersih dan suci daripada karat dan daki dosa. Golongan bertakwa letak saja atas timbangan, bercahaya dia punya amalan dia, kerana amalan dia yang bertakwa.
sekiranya ada dosa-dosa kecil, maka ia akan diletakkan dalam timbangan yang lain. Artinya ditimbang semua. Allah Ta'ala tidak menjadikan dosa kecil yang diletakkan pada timbangan yang lain memberatkan timbangan. Maknanya dosa kecil itu macam tak ada kesan apa-apa. Kerana amal soleh yang suci daripada dosa besar adalah lebih berat timbangannya. Kita buat amal soleh ikhlas kerana Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh ataupun golongan mukhlisin al-huddin, amal dia akan dimakbulkan, diterima oleh Allah dan menjadi timbangan neraca dia, memberatkan bahagian baik. Walaupun dosa kecil ada, tidak menjejaskan amal soleh yang berat dalam timbangan, tetapi tidak berarti bahawa dosa kecil itu boleh dilakukan sesuka hati. Dosa kecil ni dia boleh hilang tuan-tuan dengan berbagai cara lah. Kita datang masjid, dosa tukang gugur. Kita ambil sembahyang, dosa tukang gugur. Itu yang kecil-kecil. Tapi bila yang besar-besar saja, dia akan disuruh kita bertaubat. Orang mukmin mestilah berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar kerana ia boleh memusnahkan amalan yang baik. Dosa besar bila buat, habis dosa-dosa yang baik ni akan terdilit, akan terbuang. Sebab dosa besar ni, kalau tuan-tuan baca dalam buku dosa besar, ada 70 dosa besar. Banyak. Kita ni kadang-kadang tak perasan. Mencuri, membunuh, derhaka kepada ibu bapa pula, syirik kepada Allah, berzina, minum arak, dosa besar. Golongan kedua, golongan muhlikun, iaitu golongan yang mencampur adukkan antara amal kebajikan dengan dosa besar. Baik buat baik buat juga, buat tak baik pun buat juga. Zaman kan teknologi canggih macam-macam kita dengar di luar sana dah. Berbagai-bagai, kadang-kadang dengar tak jelas, dengar kata palsu, dengar kata fitnah, tak tahu. Tapi nanti yang kita takut ialah pada hari kiamat Allah Ta'ala bagikan 3 kumpulan. Masuk kumpulan kedua ni ialah golongan yang muhlikun, golongan yang binasa, yang mencampur adukkan antara amal-amal kebajikan dengan dosa-dosa besar. Semayang juga tak? Rupanya di belakang sini ada benda dosa besar juga dia buat tak? Kita yang orang awam ni tak nampak tak? Nanti rupanya dia dibongkar di hadapan Allah. Maka ia akan ditimbang dalam upacara timbangan. Semuanya akan ditimbang. Sekiranya amal kejahatannya lebih berat daripada amal solehnya, walaupun hanya seberat telur kutu. Kutu pun dia halus, telur dia lagi halus. Nescaya mereka akan dimasukkan ke neraka. Timbang kan. Sebab itu dalam surah Al-Qari'ah tak? Memang ada ayat tak? فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Ditimbang amal kita. Siapa yang berat amal baiknya, dia akan dibalas syurga. Tapi kalau berat amal yang dosa dia, masuk neraka lah dia. Ini janji-janji Allah Ta'ala. Segala amal kita akan dikira, akan dicek. Orang yang amalannya bercampur aduk antara yang baik dengan yang buruk masih mempunyai harapan untuk masuk ke syurga. Kerana ditimbang. Sekiranya amal kebajikan mereka mengatasi amal yang buruk, walaupun hanya seberat debu, ditimbang lah. Ke masjid pun ada, disko pun ada juga. Sudah lah. Tengoklah, disko orang minum arak, dia minum Coca-Cola, mungkin tak kena. Ditimbang. Orang kata dia ni serba boleh. Hari tu ada orang mengadu ke pejabat agama tak? Pejabat qadi. Dia kata, tuan, dia kata, saya ni tengok suami saya ni gayanya macam bagus sangat tak? Dia boleh belaka ke masjid, dia boleh tak?
kenduri kenara dia boleh, tapi bila ada kemalangan dia boleh juga dia tolong orang kemalangan tu. Rupanya dia tolong tu sambil-sambil ambil nombor kereta tu. Rupanya dia pergi kedai nombor pula, tikar nombor pula. Patutlah dia tak ada sangat, dia semua boleh lah. Ini yang jadi masalah. Ketika sambutan Maulid Rasul, dia di masjid berselawat ni, pukul 12 malam kan dekat Pak Layan pula dia mabuk pula. Itu kacau lah gitu lah. Tapi walaupun demikian, kata Qurtubi ni akan ditimbang. Jika berat sikit saja daripada yang baik dengan yang jahat ni, berat sikit saja yang baik, selamat dia. Tapi kalau berat sikit belah yang tak baik, malang lah dia, atau binasa lah dia. Tetapi sekiranya amal buruk mengatasi kebaikan walaupun hanya seberat telur kutu, terpaksa dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini tuan-tuan, takut kita sebut neraka ni. Sebab neraka ni alam akhirat sana dia tak sama dengan alam dunia. Sehari di akhirat 1000 tahun kita atas dunia. Kita baru berapa tahun tak atas dunia ni. Umur kita berapa sangat. Tengok kematian datang setiap masa. Baru ni kita sedih. Anak kepada sahabat kita Datuk Faizul, Manangan Jalan Raya tak, meninggal tak. Mungkin boleh jangka dalam anak dia 9 orang tu ada seorang Tuhan ambil. Masuk juga saya. Dalam anak-anak tu 7 orang, seorang dia ambil, tinggallah 6. Tak sangka lah, benda-benda tak boleh kita sangka datang berlaku. Ini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita atas dunia dengan berbagai-bagai melalui amalan kita. Siapa yang dapat mengatasi amalan dia dengan menjaga yang baik-baik, selamat dia. Tapi kalau dia terpengaruh dengan hawa nafsu dia, akhirnya dia tewas dengan benda-benda dosa, nanti akan ditimbang. Jika berat saja pula baik selamat, berat pula tak baik malanglah dia. Jadi antara pahala dan dosa sama berat, mereka akan menjadi ashabul a'raf. Ada masa timbang-timbang ni, kata pengarang ni, ada masa sama berat. 50-50. Maka orang ni akan diletakkan nama tempatnya ashabul a'raf, iaitu orang yang tidak dimasukkan ke syurga dan tak dimasukkan ke neraka. Terpulanglah kepada Allah Ta'ala untuk menilainya. Ada orang yang 50-50, tak ke mana-mana lah. Rupanya ada juga. Jika mereka mempunyai anak yang mati ketika kecil misalnya, mungkin Tuhan akan memberi ganjaran atas kesabaran menerima ujian tersebut. Bila anak-anak mati yang belum balik, ini di antara yang boleh menolong lah. Jika mereka punya anak yang mati ketika kecil, mungkin Tuhan akan memberi ganjaran atas kesabaran menerima ujian. Mudah-mudahan dengan itu dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab anak-anak kecil yang mati sebelum balik, nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala kata anak-anak yang mati kecil semua ke syurga. Tapi mereka terhenti, tak masuk. Sebab apa? Dia kata kami tidak akan masuk ke syurga kecuali kami nak masuk dengan ibu bapa kami. Kata Allah Ta'ala, pergilah cari ibu bapa kamu. Maka dia bawalah mak ayah dia ke syurga dengan syarat mak ayah dia buat amal soleh lah. Kalau mak ayah dia tak beramal, habislah. Jangan kita anggap anakku dah mati 2 orang kecil ni, aku disko lah tadi ni. Tak, bukan boleh mudah-mudah. Mesti diikuti juga dengan amal yang soleh oleh ibu bapanya yang masih hidup. Adapun orang yang amal baiknya bercampur dengan dosa besar, berkemungkinan dapat memasuki syurga Allah sekiranya dosa besar tersebut adalah antara dia dengan Allah. Mungkin Allah telah ampunkan kalau dia dengan Allah. Tetapi kalau dia dengan manusia, dia tak settle lagi dengan manusia. Berat. Orang Terengganu kata berat nanang, tak nombor 62. Berat nanang. Bukan berat 77, nanang. Sebab dia tak settle lagi dengan orang. Hari ni berapa banyak orang berhutang tak bayar. Masa berhutang habis lembut, orang kata lembut gigi dia. Tolong. Tak.
Bila dia ambil, bapak susahnya nak membayarnya. Akhirnya kita kata tak darah dah ni, tak daya dah mintanya. Jadi dia belum settle lagi, maka pada hari kiamat nanti dia terpaksa mencari orang-orang ni untuk dia bayar hutang-hutang dia. Tapi nak bayar hutang di akhirat nanti bukan duit dah. Apa dia tuan-tuan? Dengan amal pahala dia kena bayar orang tu dengan pahala. Dan bila bayar orang tu dengan pahala dia dah lah kurang. Itu bayangan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita pada hari kiamat. Walaupun mereka mempunyai banyak pahala yang dibawa bersama, maka ketika itu Allah akan mengambil pahala tersebut sekadar mana nilai dosa yang dilakukan dan menyerahkan kepada orang yang dia hutang tu. Dia akan ambil, bayar balik. Sebab atas dunia ni tak bayar. Dosa sesama manusia akan menyekat seseorang daripada memasuki syurga kerana pahala yang dimilikinya akan susut satu demi satu sehingga kemungkinan pahala miliknya akan habis sama sekali untuk menyelesaikan dosa-dosa sesama manusia. Sebab itu kita tak dibenarkan kita bergaduh, kecoh-kecoh, bertengkar-tengkar dah. Mesti kita ada sifat toleransi, jangan tekan sana tekan sini, jangan dengki sana dengki sini. Sebab kita ni sudah Allah Ta'ala aturkan. Semua ni kita tak sama. Ada orang rezeki dia banyak ni, ada orang sedih dia banyak ni, ada orang gembira dia banyak ni. Memang Allah Ta'ala dah tentukan kita. Tapi oleh kerana kita terpengaruh dengan iblis, iblis pun dah beritahu ada dua benda aku akan musnahkan manusia ni, anak Adam ni. Yang pertama apa dia? Sifat tamak. Tamak tak cukup lah. Dan yang kedua ialah sifat hasad dengki. Itulah menyebabkan kita hari ni sentiasa kecoh kat sana kat sini. Jadi segalanya pahala yang dimiliki telah habis, sedangkan dosa sesama manusia masih ada, maka orang tu terpaksa memikul dosa orang yang terbabit sehingga penyelesaian dosa sesama manusia selesai. Inilah perkara yang sungguh malang bagi manusia pada hari kiamat nanti, kerana mereka menjadi muflis disebabkan terpaksa membayar dosa sesama manusia dengan pahala atau terpaksa memikul dosa orang lain. Kemudian golongan ketiga, golongan kafirun. Kafirun ni memanglah golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang yang kafir, orang yang syirik, orang yang kufur kepada Allah, jika mereka tak masuk ataupun tak bertaubat, tak masuk Islam, maka mereka ni akan dimasukkan dalam neraka dah. Namun demikian Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita menuduh ataupun mengata sebarangan kepada orang kafir. Mu kafir, mu kafir. Tak boleh. Kerana Imam Al-Ghazali, kalau tak salah saya, dia beritahu bahawasanya manusia ni kadang-kadang kita tak tahu pula. Jangan kita kata orang ni kafir, munafik, zalim, kerana mungkin nanti orang kafir tu dia akan masuk Islam. Ramai ini orang bukan Islam masuk Islam. Orang belah barat ni berapa ramai masuk Islam, beribu-ribu sehari masuk Islam. Sebab mereka dah fed up lah dengan sistem hidup mereka ni. Lah tak ada benda lah. Akhirnya masuk Islam. Orang-orang kaya-kaya lah, yang terkenal, termasuklah dulu penyanyi yang profesional tu, Michael Jackson, masuk Islam. Jangan main tuan. Bukan penyanyi tempatan ni. Michael Jackson penyanyi dunia macam ni, tukar kepada Michael Jackson. Sebab datang indahnya Islam ni. Sebab itu seorang profesor daripada Amerika, dia buat research, negara mana yang mempraktikkan Islam ni. Rupanya yang mempraktikkan Islam ni ranking teratas bukan orang Islam. Kuwait.
nombor 48, Malaysia nombor 38, Arab Saudi tu ada Mekah, Madinah tu 131 nombor dia. Rupanya yang nombor 1 ialah New Zealand tuan-tuan. Sebab itu orang dulu lalu luar negeri belajar New Zealand. Sebab itu dia marah tu ada Felda New Zealand. Orang New Zealand ni Masya Allah baik lah. Baru ni ada student orang rumah dia belajar sana. Dia kata, cikgu datang sini, kita siapkan semua. Cikgu datang naik bayar tiket, kerana semua kita tanggung. Kita tak bersedia sangat. Dia nak pergi juga tak. Rupanya cantik sangat New Zealand ni, orangnya baik tak. Bersopan, hormat menghormati. Masjid ni Masya Allah nampak seronok dia, tak ada kecoh-kecoh. Kita kadang dalam masjid pun kecoh juga tak. Lemah lah ada kecoh-kecoh. Tok Bilal tak ngau dengan Tok Siok tak. Tok Siok tak ngau dengan Tok Bilal, leceh lah. Kita memegang amanah rumah Allah, kita pula jadi kecoh, rugi tak. Padahal ini tempat untuk mengembangkan syiar Islam. New Zealand kemudian bukan setakat New Zealand, Jepun pun bagus tuan. Bersihnya, walaupun saya tak sampai lagi, tapi orang yang pergi-pergi cerita lah. Tak, bersihnya, hormat orangnya. Kalau yang perempuan tu siap tunduk-tunduk kita. Sebab itu ada orang kata nak cari isteri, cari orang Jepun tak. Orang Jepun ni memang dia tak ada kata no tak. Kita kualiti lah ada. Dia tak ada. Itu orang Jepun yang berkulan. Sebab tu dia terkenal Jepun dengan hasil-hasil dia. Tengok kita punya kenderaan banyak daripada Jepun lah. Elok dia punya kenderaan dia. Yang negara lain pun elok juga, tapi dia antara yang banyak dia punya hasil dia seluruh dunia. Orang dia ikut time. Masa ni dia jaga sungguh. Hari tu dia panggil kita punya kaki tangan awam kita ni, beberapa orang kursus ke Jepun. Ada seorang dia waktu lambat setengah jam, hanya maki hamanya. Apa ini awak punya orang setengah jam lambat dah. Rupanya kita kalah dengan orang Jepun. Orang Jepun ni on time. Masyarakat pukul 9, 8.45 tak ada orang lagi. Rupanya pukul 9 tu ada. Dia tak buang masa. Kita kalau pukul 9, pukul 10 sampai. Mata gitu je, orang pun tidur orang. Ini cuma mereka tu matahari terbit daripada negara dia, itu yang banyak sembah matahari. Kalau mereka ni masuk Islam, mereka di antara yang mempraktikkan Islam ni. Masanya, bersihnya. Kita kadang-kadang tak, bila air kunci slot pun tak ada. Dia ke masjid tak perasan, dia tak pergi ke masjid ke bilik air. Dia daripada rumah ni, sebab rumah dia dekat. Kita daripada jauh tu tak, silakak dia kata. Masjid ni hak ni pun tak boleh beli. Tengok collection ribu-ribu seminggu. Itu kelemahan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagikan manusia ni golongan yang bertakwa, golongan yang binasa dan golongan yang kafir. Tak boleh kita sebarangan, sebab ada masa ketika orang kafir itu mereka sedar masuk Islam. Orang yang zalim mungkin dia bertaubat, dan yang paling takut sekali orang Islam mungkin dia kufur kepada Allah. Ini tuan-tuan, menurut Qurtubi adalah benar bahawa membawa 70 peti dosa kepada Allah Ta'ala lebih ringan berbanding dengan satu dosa sesama manusia. Dia dengan manusia ni tuan-tuan memang berat tak? Seboleh-bolehnya kita selesaikan masa kita hidup. Tapi kadang-kadang manusia ni susah untuk kita berhubung dengan dia. Kalau boleh pun maknanya kita boleh ambil kesempatan pada hari raya lah. Hari raya ni bolehlah maaf-maafan. Tapi sekarang ni nak salam pun tak boleh tak, letak tangan dada je. Itu hubungan kita dengan sesama manusia di samping berhubung dengan Allah Ta'ala. Begitu juga dengan kanak-kanak. Kita tak boleh kata ini budak, sebab budak ni pun dari segi tasawufnya dia tidak ada dosa. Mungkin dia masih baru pula.
Begitu juga orang yang apa lagi? Orang tua kita tak boleh pelekeh. Sebab apa? Dia umur dia panjang, banyak dah pengalaman hidup dia. Masing-masing ada kelebihan. Tak boleh kita mempelekeh di antara satu sama lain. Barulah kehidupan kita akan jadi elok. Sebab orang ni tak boleh baca, tuan-tuan. Saya dulu pernah nak cerita kat masjid ni, bila kita ngajar-ngajar tu, maknanya orang lain kita kelakar sikit, orang lain senyum lah. Dia ni tak senyum, tak apa, selamba, muka bengih. Kita kata berat betul ni tak? Takut tengok muka dia liar mata gitu. Tetapi kita jangan sangka dia orang bengis. Rupa-rupanya selepas sembahyang, dalam ramai tu dia seorang saja yang ajak pergi mengetih. Yang lain yang senyum tu entah mana tak? Hilang terus je. Dia yang ajak pergi mengetih. Bila sembang-sembang, baru tahu muka dia saja memang urat senyum dah putus lah. Tak ada. Agaknya daripada awal kot dia memang tak senyum. Isteri dia kata, Ustaz, suami dia ni memang susah senyum. Setahun tu berapa kali dia senyum. Tapi hati dia Masya Allah. Ustaz dia tengok ni, ramai-ramai ni tak? Dia jajak minum. Orang lain bapak susah ni, nak kata hangit kan tak tahulah tak? Ke masjid pun tak ajak. Tak ada langsung penghormatan. Hak yang bengih tadi tolong. Itu maknanya sangka kita lah. Sangka lah. Rupanya hak tu yang baik. Ini benda yang kita tak boleh jangka. Dan juga tengok kan senyum baik, rupanya belakang kita dah belasah kita. Depan kita bagus senyum, rupanya belakang kita dia pukul kita. Ini tak guna. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan hari kiamat untuk membalas semula amal-amal manusia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa-siapa yang menolak apa yang telah diperintahkan oleh Allah, hidupnya akan jadi sempit. Orang yang tak ikut jalan Tuhan, susah hidup dia tak? Hidup sentiasa bertelagah, berkelahi, dituduh khianat, menipu. Kenapa? Dia dah menolak. Wa man a'rada an dzikri, surah Taha 124. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Siapa-siapa yang menolak apa yang telah Allah anugerahkan, Allah berikan, maka kata Allah, hidupnya akan jadi sempit. Sempit tu susah, sebab tak kena tak? Dan yang paling takut, kata Allah Ta'ala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang paling takut sekali, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi, dia komplain pula, lima hasyartani a'ma. Kenapa bangkit kami kami buta? Walhal kami di dunia dulu kami melihat. Kata Allah Ta'ala, beginilah kalau Rabbi, Allah Ta'ala berfirman, inilah balasan kamu kerana masih hidup dulu kamu melihat tapi tak mau tengok, tak mau ikut apa yang aku perintah, maka sekarang kata Allah Ta'ala, kami pula melupakan kamu. Ini tuan-tuan, ayat-ayat suci yang ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, yang disebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Tuhan tu Maha Murah, dia menjadikan manusia, 'allamahul bayan, dia terangkan segala perkara atas dunia. Dia terangkan mana baik, mana tak baik. Tapi manusia tak mengambil pengajaran. Bila tak mengambil pengajaran, yang paling rugi sekali pada hari kiamat. Sebab itu sebelum kiamat, Allah Ta'ala datangkan ujian-ujian yang menakutkan kita. Sampai berbagai-bagai dalam musim PKP ni. Dalam susah tu kita tengok satu orang ebit biru datang menolong. Terkejut kita. Dia ni taklah kita kenal dia kaya mana-mana pun, tapi dia boleh datang. Dapat saja info-info yang tertentu, dia datang. Tolong, bukan tolong tunggu-tunggu, tolong terus. Pindahkan rumah, sewakan rumah, belikan katil, belikan alat-alat rumah.
Maknanya kalau ramai lagi yang boleh buat begitu, nescaya dunia kita ni aman dan makmur. Tapi yang sedihnya bukan sekadar nak menolong, dia sebaliknya pula. Bila sebaliknya pula, kita tak boleh buat apa lah, sebab dia dah dilanda oleh 3 tak lah. Anak-anak sekolah lah, dia tak tahu lagi 3 tak ada lah. Dia dilanda 3 tak. Yang pertama kerana tahta. Tak yang pertama kerana takhta. Ada kuasa, ada jawatan, ada kedudukan. Ujian tu dan bukan boleh sembarangan. Sebab itu jawatan tu dia panggil taklif. Taklif apa? Tanggungjawab, bukan tashrif, bukan kemuliaan. Yang kita anggap dia ada jawatan kita dia mulia tak? Itu taklif, tanggungjawab. Kata apa? Penceramah apa? Kita tanggung di dunia, kita jawab sana. Bukan tashrif, bukan nak masyhur. Itu yang dikatakan apa ni tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti akan disiasat balik. Dia akan dibalas balik. 3 tak. Yang pertama tahta. Yang kedua, bila tahta tu ada, akan datang padanya harta. Tengok orang jadi penasihat, jadi menteri, berapa dia punya allowance tu. Bukan sikit-sikit tu dah. Itu dipanggil harta, banyak dapat. Bila dah harta dapat, datang pula tak kedua ialah wanita. Dah wanita datang lah. Itu maknanya cabaran kita tadi ni sebelum berlaku hari kiamat. Kerana hari kiamat ni hari yang sangat menyulitkan kita. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shaliha inna muqinun. Surah Sajadah. Pagi-pagi subuh Jumaat dah. Kita baca dah. Maknanya apa? Nanti kata Allah pada hari kiamat, bila kamu berhadapan dengan Allah Ta'ala, pada masa itu kamu nampak segala-galanya. Kamu akan sebut Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami dah nampak dan kami dah dengar. Sekarang ni benda betul-betul dah. Farji'na na'mal salihah. Tolong kembalikan kami ke dunia, kami nak beramal soleh dah. Inna muqinun, kerana kami sudah yakin ya Allah. Ayat ni tuan-tuan, benda menggambarkan kepada kita tentang hari kiamat. Tapi masa kita hidup ni, kita baca hari-hari, sudah dia maklumkan. Apa tak lagi orang-orang Arab, bahasa dia. Tapi kata Allah Ta'ala, qalilan minasyakur wa qalilun minasyakirin. Tetapi yang bersyukur tu hanya sedikit saja. Jadi sama-samalah kita berkongsi apa yang diingatkan oleh Allah. Golongan yang bertakwa, golongan yang binasa dan golongan yang kafir, supaya kita memilih golongan yang bertakwa. Apatah lagi kita ni memang dah menjadi orang Islam, maka sama-sama kita istiqamah supaya kita menjadi golongan yang diridainya di dunia dan juga di akhirat. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.